Okey, di sebalik segala persoalan yang membelenggu Harimau Malaya menjelang aksi terakhir kumpulan, pertemuan pada Khamis pastinya cukup menarik, akan jadi best kerana pasukan kendalian jurulatih dari Korea Selatan akan menentang skuad kebangsaan Korea Selatan. Kalau tak percaya, tanya Zul. Ya, hari ni dia very dress up, Zul. Assalamualaikum Suzana, Assalamualaikum ya Habibi Zaki. Waalaikumsalam. Zul, persoalan saya tadi Zul, setuju tak saya kata actually game menentang Korea ni memang kita looking forward Zul? Ya, of course Su, sebab ini bukan senang kita dapat jumpa Korea. Saya sebagai media pun berpeluang mendapat liputan Malaysia lawan Korea, itu pun satu penghargaan, sesuatu yang kita nantikan, apatah lagi pemain-pemain dan pasukan negara yang akan menguji kekuatan dengan pasukan yang beraksi di Piala Dunia. Jadi kita akan tahu tahap dan kemampuan kita di mana. Apatah lagi pasukan Korea kali ini akan datang dengan semangat yang berbeza, iaitu mendapatkan kejuaraan selepas mereka kali terakhir memenanginya pada 1960 dan di bawah bimbingan legenda bola sepak Jerman Jurgen Klinsmann. Oh, hari ni Zul, serius sikit Zaki. dia pakai jubah bagian ni kan. Okey, semalam Zul ada kongsikan cuaca di sana panas. Hari ini bagaimana Zul? Adakah sesi latihan juga akan tetap dilakukan hari ini di sebalik sidang media yang berlaku? Betul, selepas sidang media pemain terus diberi peluang membiasakan diri dengan keadaan padang di padang latihan pada jam 12.30 tengah hari, kerana aksi Malaysia bertemu Korea pada jam 2.30 petang waktu tempatan. Jadi saya rasa 2 hari atau 3 hari sudah berlatih dalam keadaan cuaca panas dan berangin dapat membantu pemain untuk membiasakan diri. Bagi pasukan Korea, mereka berlatih lebih awal pada jam 10 pagi dan ini juga menunjukkan mereka fokus dan bersedia untuk pertemuan dengan Malaysia. Jadi keadaan cuaca baik tetapi agak sedikit panaslah ketika ini, Su. Baik, Zul, berbalik kepada sidang media yang berlangsung, kita sebenarnya nak tahu juga, boleh tak Zul jelaskan dengan lebih lanjut situasi yang mampu dijelmakan dari hasrat Dion Kools untuk pastikan gawang negara tidak dibolosi, Zul? Misi yang sukar untuk Dion Kools dan Barisan Pertahanan Negara kerana mereka akan berdepan dengan pemain seperti Son Heung-min, Hwang Hee-chan, pemain penggempur daripada Wolverhampton Wanderers. Saya dikabarkan pemain ini bebas daripada kecederaan, tidak beraksi dalam 2 perlawanan terdahulu diketepikan kerana masalah tersebut, dan Hwang Hee-chan antara pemain utama Korea Selatan bersedia untuk diturunkan bertemu Malaysia di samping Son Heung-min. Ini juga termasuk pemain sayap Paris Saint-Germain, iaitu Lee Kan-in, pemain yang telah menjaringkan 2 gol bertemu Bahrain pada aksi pertama. Jadi kita dapat lihatlah, kalau 3 pemain ini akan digunakan di pertarukan, sudah pasti akan memberi cabaran yang hebat kepada Barisan Pertahanan Negara diketuai Dion Kools. Tapi bagi Dion Kools, apa yang dikatakan dalam sidang media, 11 lawan 11, tiada mustahil untuk mereka memberi saingan, dan beliau katakan dalam sidang media, apabila Son Heung-min akan mendapat bola, 2 atau 3 pemain akan memberi asakan, memberi tekanan, termasuk pemain-pemain lain daripada Korea seperti Lee Kan-in dan juga Hwang Hee-chan nanti. Yang penting kalau boleh jangan bagi peluang untuk Korea Selatan mendapatkan sepakan penalti, sebab Son Heung-min ni macam Ronaldo jugalah, Cristiano Ronaldo mesti masuknya kalau penalti. Okey, pada masa yang sama Zul, ramai memberikan tekanan untuk melihat pemain mana daripada Malaysia ni yang mampu untuk menonjol dan juga menjaringkan gol. Dan dengan gawang Korea Selatan yang bukan lagi dikawal oleh penjaga gol nombor 1 mereka, iaitu Kim Seong-gyu yang cedera ACL selepas game pertama, mungkin peluang kita ni boleh dikatakan makin cerah lah, Zul? Nak kata cerah pun saya boleh katakan sukar, kerana Jo Hyun-woo, pemain penjaga gol Ulsan Hyundai juga merupakan seorang penjaga gol yang baik. Dia juga merupakan penjaga gol utama Korea Selatan sebelum ini, telah mempunyai banyak penampilan di pentas Piala Dunia. Tak silap saya di Piala Dunia Qatar, Jo Hyun-woo merupakan penjaga gol utama, cuma tempatnya diambil oleh Kim Seong-gyu sejak akhir-akhir ini. Jadi saya tidak nampak ada peluang ataupun banyak
kita boleh katakan kita mampu untuk mudah mendapatkan jaringan. Ada cabaran tetapi tidak mustahil untuk kita melakukannya pada ketika kita amat memerlukan jaringan untuk pulang dengan satu pencapaian berbanding pulang tanpa jaringan di pentas Piala Asia 2023 ni. Baik Zul, selepas 2 game yang telah dilalui Harimau Malaya, apakah kekuatan yang Zul tahu kita ada tapi mungkin kekuatan itu belum dikeluarkan atau dipamerkan lagi di pentas Piala Asia kali ini? Kekuatan sebenar sudah pasti dari segi cara kita menyerang, cara kita menguasai bola, dan kita dapat lihat dalam 2 perlawanan terdahulu aksi serba tidak menjadi, terutama bertemu Jordan apabila kita tidak berdaya saing, menguasai bola dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercakap dengan pertemuan mentang Korea, saya rasa sememangnya sukar untuk membuktikan keupayaan sebenar. Jadi kita hanya mengharapkan pemain seperti Faizal Halim, Arif Aiman maupun siapa yang akan diletakkan di bahagian depan, sama ada Paul Josue ataupun Terry Lock, mampu untuk mengubah dan memastikan Malaysia menampilkan corak permainan yang menyerang yang kita selalu dapat lihatlah sebelum ini. Cuma apa yang saya boleh kongsikan, jangkaan kesebelasan utama akan berubah dengan ada pemain berkongsi dengan saya, setiap perlawanan adalah kesebelasan yang berbeza. Jadi ada kemungkinan pemain seperti Safawi Rashid, Brandon Gunn maupun Daniel Ting diturunkan untuk pertemuan ini kerana berdasarkan perhatian saya sesi latihan sebelum ini, Matthew Davis, Natsu Insa dan Syamil Safari tidak menyertai latihan penuh kerana mengalami kecederaan. Itu kita akan menggambarkan perubahan di posisi pertahanan antara kanan dan kiri dan juga bahagian tengah. Mungkin Brandon Gunn akan mengambil tempat Natsu Insa dan ataupun Syamil Kuti, termasuk di beberapa posisi lain. Jadi saya rasa cabaran untuk mendapatkan jaringan itu ataupun bermain secara efektif untuk pertemuan mentang Korea adalah tuntutan dan juga demand kepada Malaysia bertemu Korea nanti. Okey, kita nak sembang banyak pasal taktikal dan sebagainya pun saya rasa masih lagi awal. Esok kita akan berlangsung dengan Zul pada jam 5.30 petang. Di situ kita mungkin akan korek lebih dalam lagi. Zul, sekarang kita tahu ramai orang boleh memberikan pandangan, pendapat dan sebagainya. Tetapi Zul yang ikut rapat Harimau Malaya di sana, Zul berikan pesanan kepada penyokong Harimau Malaya tentang realistiknya perjuangan Malaysia di Qatar ini, Zul. Mungkin peminat dan penyokong diletakkan harapan berdasarkan prestasi dan juga pencapaian keputusan yang meyakinkan dalam aksi kelayakan Piala Dunia. Tetapi realitinya ini kali pertama Malaysia datang ke pentas Piala Asia selepas 43 tahun. Jadi sememangnya akan berdepan dengan kesukaran, walaupun sebenarnya mereka perlu turun dengan satu karakter dan juga persembahan yang baik. Tidak kira apalah kali pertama ke kali kedua ke ataupun ini pendedahan ke, sebenarnya mereka perlu manfaat kerana kita tidak tahu lagi bila lagi datang peluang untuk beraksi di Piala Asia dan bila lagi pemain-pemain ini akan beraksi kerana skuad kita kebanyakannya rata-ratanya lebih pemain yang berusia 30 tahun ke atas dan rata-ratanya mungkin tidak akan beraksi di pentas Piala Asia berikutnya. Jadi rugi pentas Piala Asia di Qatar ini tidak dimanfaatkan dan itu berlaku. Jadi sebenarnya pemain harus mengambil contoh pasukan seperti Tajikistan, mengambil contoh pasukan-pasukan lain yang kali pertama mencipta sejarah mara ke peringkat 16 akhir mengambil. Tetapi itulah realitinya bahawa mungkin Malaysia masih memerlukan masa. Kita ambil contoh juga pasukan Thailand, 7 kali penyertaan baru kali pertama layak ke pusingan 16 akhir. Jadi pelbagai situasi kita boleh kupas dan juga rumuskan, tetapi bagi pasukan Malaysia ini adalah satu kerugian, tetapi kegagalan ini memberi pengajaran berguna untuk misi ke Piala Asia 2007 di Arab Saudi nanti. Baik, terima kasih Zul Azam. Memang cantiklah busana hari ini. So saya looking forward lah esok nak pakai baju apa, Zul. Terima kasih Zul dan juga Syahir. Terima kasih Zul. Syukran, Mubarak, Suzana dan juga Zaki.